Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu ibarat sungai yang banyak airnya mengalir pada tiap-tiap seorang kamu. Setiap hari yang mandi di situ 5 kali. Apakah dia masih kotor? Yakni solat itu membersihkan dosa, kecuali dosa besar. Jika solat dilakukan dengan hati khusyuk akan hadir. Jika tidak, maka solat itu ditolak. Nampak? Sembahyang ni menyucikan kita. Bayangkan air yang banyak mengalir pula, mengalir dekat sungai, macam tu. Terbayanglah kan ni air sungai yang mengalir laju, dan kita pula duduk di dalamnya 5 kali sehari. Orang mandi sungai pun tak pernah mandi 5 kali kan. Mandi sekali pun menggigil lah, tak terdaya, mengelatuk dah salju kan. Orang gigil salju, pakai terjun lagi tak adalah. Tapi kita masuk sebab bersih, membersihkan diri kita. Ya, kecuali dia akan bersihkan dosa-dosa, kecuali dosa besar. Jika solat dilakukan dengan hati khusyuk dan hadir, jika tidak, solat itu ditolak. Kenalah cari khusyuk tu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa solat 2 rakaat hatinya tidak ingat satu pun tentang dunia, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni. Nampak tak? Yang dia tak ingat dah benda-benda lain tentang dunia dia. Ini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima banyak diucapkan kepada Cikgu Badrul, begitu juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi bagi meneruskan pengajian kita pada hari ini dengan topik bab 14, menyempurnakan solat dengan khusyuk. Betul ke? Betul lah? Okay, alhamdulillah. Jadi ada yang tanya, rendang itik tak ada kau? Saya tanya, memang tak ada. Tunggu lama-lama sikit pun bawa balik. Baru lagi terasa lagi kat lidah tu, tunggu lama sikit kan. Jadi insyaAllah dalam setahun lagi tu. Tengoklah ya. InsyaAllah. Hari ni menceritakan menyempurnakan salat. Kena salat, as-salatu imaduddin. Salat ni tiang agama kan. Kalau orang tu tak jaga tiang agama, tiang-tiang lain lagi lah. Tiang berniaga dia, tiang keluarga dia, tiang kebahagiaan dia, segala asas-asas dalam rumah tangga, asas-asas dalam kehidupan juga takkan dapat dicapai kan? Macam yang saya sebut tadi tu kan, rumah semakin besar, orang makin tak ada kan. Ada satu yang paling menarik perhatian, pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Tu dia cerita dah. Salah satu puncanya adalah salat. Salat ni adalah jawapan kepada semua isu dalam kehidupan kita sebenarnya. Ya, itulah dia. Jadi makna kata salat perlulah dijaga, wajib dijaga untuk keharmonian dan juga ketenteraman kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Kerana akhirat besok itulah yang pertama Allah Ta'ala akan tanya kan. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Bermaksud, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Jadi bertuahlah, bukan semua orang boleh dapat. Tapi kadang-kadang ada orang semayang, waktu semayang dia boleh dapat macam-macam. Dia bukan dapat khusyuk, tapi dia dapat macam-macam. Waktu semayang dia ingat, ada tak rendang itik lagi. Waktu semayang dia teringat, lah air tak tutup lagi. Waktu semayang dia teringat, drama apa tu dah habis belum ni dah. Sebab salah satu sebabnya adalah bila kita salat, pemikiran kita tidak hadir sama ketika bersalat. Tubuh badan kita bersalat, tapi pemikiran kita ke tempat yang lain.
Kejap lagi kita akan bincangkan isu tu. Dan terlalu banyak yang difikir. Sebab apa? Salat kata kalau kita ikut, katalah kita ambil salat 5 minit, kita zikir, kita doa 5 minit, baru 10 minit. 10 minit kali 5 waktu baru 50 minit. Campurlah genapkan sejam, baru sejam daripada 24 jam. Bayangkan 23 jam lagi sibuk dengan dunia, sibuk dengan beli sambal. Contoh kan cakap siapa ustaz jual tu kan, ayalah kan, tak contoh. Kadang-kadang benda tu terlampau kuat dekat hati kita kan, berbanding kepada urusan-urusan kita dengan Allah. Khusyuk ini adalah perbuatan hati, bukannya boleh main suka-suka je. Aku nak khusyuk lah ini, besok je lah khusyuk. Tak, khusyuk ni perbuatan hati, seperti takut dan suka. Namun setengah ulama ada yang menganggapnya sebagai perbuatan anggota badan, iaitu diam, tidak menoleh atau bermain-main. Ada yang berpendapat khusyuk termasuk dalam fardu solat. Kalau kita tengok diam, tak menoleh atau bermain, kita boleh buat diam. Okey, aku diam, jangan gerak, jangan main-main. Aku cuba fokus. Khusyuk ni fokus satu. Kan? Bila kita tengok, bila kita semayang tu, fokus utama kita adalah kepada Allah, bukannya benda-benda lain. Ini tengah semayang mikir macam-macam, maknanya terlampau banyaklah fokus kita kepada benda-benda lain. Itu yang susah ya. Kemudian ada yang berpendapat khusyuk termasuk dalam fardu solat. Bayangkan kalau termasuk dalam fardu, apa jadi pada salat tak salah kan, sebab dia fikir benda lain. Bila semayang dia tak khusyuk, bila semayang dia terlampau risau. Itu sebabnya nak mengatasi masalah pening, risau, gundah gelana adalah dengan solat. Tapi solat yang macam mana? Solat yang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tak khusyuk, masih lagi kita ingat. Kita ni risau, nak hilangkan kerisauan. Dalam solat sama je ustaz, sebab dengan risau-risau tu bawa masuk dalam solat tu salahnya. Ya. Macam kita lah kan, kita ada bondo nak minta dengan raja, kita ni ada peluang dapat menghadap raja, so kita pun ubah diri kita ni, pakaian ni macam mana nak jumpa dengan raja ni. Masa tu, ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Berbual cerita mana lain dulu. Macam mana kamu sihat? Sihat tuanku, terima kasih tuanku, alhamdulillah, patik semua okey, patik setakat ni. Lepas tu dah lama tu, apa hajat datang? Macam inilah tuanku, segan pula rasa patik nak beritahu. Baru dia cerita kan, tak ada main seragam, baik muka monyok, nak jumpa raja, muka kena lelok. Nampak tak? Macam tu kan kita salat kan. Ini salat baju pun tak pakai, perempuan lah, orang lelaki terperanjat perempuan. Orang lelaki kemana pakai plekat malih kan, dengan rambut kombang tak pakai kopiah. Kan. Jadi mana kata biar kita jaga kan, sebab kita nak ngada Allah Ta'ala ni. Itu yang orang tu bila semayang dia bagi salam, lepas tu dia tenang je, dia tak tahu yang mana. Astaghfirullah, istighfar banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ya imitu wa ala kulli syai'in qadir. Pada rezeki pula kan, subhanallah. Tenang. Lama tu senyap, tidur. Tu tidur. Tu kan khusyuk ya. Tidur tak termasuk dalam khusyuk. Tu lalap, mengigau. Tak masuk ya. Jadi makna kata dia tenang, dia tak ada terkejar-kejar, tak terburu-buru, dan sifat dia berubah daripada sifat sebelum dia semayang. Sebelum dia semayang mungkin dia gelak-gelak, sebelum semayang mungkin dia tengah suka-suka ataupun tengah marah kan. Tapi bila semayang tenang, suasana dia berbeza, berubah iklim dan cuaca kan. Tidak ada salat bagi hamba kecuali apa yang difikirkan. Nampak? Apa yang dipikir tu? Apa yang dipikir? 500 campur 700 campur 100. Dia fikir duit yang dia habis hari ni. Cik Pono Mu'alim. Kan? Contohlah. Firman Allah, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lengah. Surah Al-A'raf ayat yang ke-205.
melengah-lengahkan solat. Melengah-lengah kerja pun tak elok. Jangan kata melengahkan solat lebih lagi. Solat dah 5 kali je appointment dengan Allah Ta'ala. Kita lengah-lengahkan pula. Sempat lagi, kejap lagi lah. Allah perhati. Pak kita kalau nak sesuatu tak nyempat-nyempat. Kalau boleh nak keuntungan tu, hari ni melabur, kejap lagi dapat tu keuntungan. Kalau boleh. Tapi tang semayang tak nak minta. Kan? Bila Allah Ta'ala nak bagi ni, kita tak excited tak jumpa dia. Macam tu. Sekali lagi contoh. Tiba-tiba lah Sultan Perak panggil datang ngadap. Jam. Nanti apa ni, Yang Mulia Sultan minta tuan datang menghadap dia dalam pukul 10 pagi. Agak-agak pukul berapa sampai depan istana? Sebelum subuh. Betul. Paling tidak sebelum subuh tu dia dah ada dekat-dekat dengan istana. Lepas tu dia minum. Dia takut lambat ni. Dia tunggu orang istana telefon dia. Macam tu lah. Macam tu sekali kan. Macam tu lah. Ini kita nak minta macam-macam. Tapi buat tak erti. Kejap lagi lah. Ni Sultan dah tunggu ni. Kejap lagi lah. Bayangkan. Memang tak dapat. Kan? Sebab kita tak meletakkan keutamaan kita pada Allah. Benda tu ujian. Berniaga, anak bini, rumah, kekayaan, harta kita ada tu semua ujian. Dah bagi rumah dah ada, bilik dah selesa, sejadah seorang satu, kapet tebal pada Belgium, sejadah dekat atas tu dah elok terbentang. Apa lagi sebab kita lambat? Kita memang dalam rumah, azan kita dengar bukannya macam dulu. Azan main bantai, tak ada pakai mikrofon menjoget, siapa suara kuat dengar, tak dengar, yang jauh tak dengar. Bukan main agak-agak tengok matahari, tak ada dengar. Dekat handphone pun bunyi azan, kat TV bunyi azan, tak dengar bunyi speaker tu azan. Tapi tak kat asli semayang apa kan? Dekat Malaysia ni pun tak ada alasan tak boleh semayang. Kalau kita naik kereta ikut highway, banyak tempat berhenti. Kalau kita tak mahu berhenti, tak ikut R&R pun, ikut sepanjang jalan, semua taman, semua kampung berebut buat surau masjid. Kan? Kira kalau tergelincir masjid lah, tertolak belah ada surau. Pernah lagi kan? Setiap stesen minyak ada surau kan? Macam mana nak cakap? Bagi alasan lagi. Berlengah-lengah. Jangan termasuk orang yang lengah. Dia kata, hayya 'alas salah. Mari solat, azan dalam itu. Mari solat. Yang hujung tu, hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Nanti ajak. Nampak? Nak bagi kejayaan ni, jom kita menuju kejayaan. Nantilah. Esok lah. Kejap lagi lah. Itu yang saya, bila saya ceramah, kalau saya boleh jamak, kalau saya salah jamak kan, kalau saya ceramah waktu maghrib, saya di hujung tu, kalau saya ingat saya akan pesan kepada semua, saya minta tolong ya, kalau nak bergambar dengan saya lepas ni, saya cakap tu, tunggu lepas isyak ya, minta tolong solat dulu. Saya akan baca kat macam tu. Dan yang paling saya terkejut, ada satu hamba Allah dekat satu daerah tu, saya tak nak sebutlah masjid tu. Bila lepas sebab saya ceramah tu, saya tunggulah kat luar sebab saya dah jamak, orang lain semayang. Ada seorang tu, anak ambil gambar boleh kan, saya dah cakap tadi, tunggu lepas isyak. Tak faham bahasa orang kan, yang tak faham bahasa tu saya tak sebut lah, orang tu dah tua. Saya cakap kejap lagi lah lepas isyak, semayanglah dulu. Saya kata semayanglah dulu. Tahu dia cakap apa? Semayang bila-bila boleh tak? Terkejut bila saya kata terkejut. Lepas tu dia ambil gambar kan, dia ambil gambar, dia selfie, dia start motor, dia balik. La ilaha illallah, saya kata bayangkan. Lepas tu ada lah pula orang perempuan datang ramai-ramai, bukan muda lelo dah, tua dah. Saya dah cakap ambil gambar lebih isyak kan, Chris ni tak apalah, bukan waktu solat. Nak ambil lah, tak ada hal. Ambil lah gambar tengah duduk, tengah tagak, tengah menyarap, ambil lah
Dia kata, lepas tu datang 4-5 orang, jom nak ustaz ambil gambar. Kan saya kata tadi, dah beritahu. Tunggu semayang dulu. Kenapa tak semayang dulu? Alah, nanti kan balik semayang lah, dia kata. Kenapa tak semayang sekali? Kan orang perempuan semua ramai semayang dalam tu. Kami tadi maghrib pun tak semayang sini. Jadi tadi semayang rumah, balik kan balik semayang ke rumah. Tak apalah, saya kata tunggu isyak je. Yelah, dia mentah duduk tengok saya. Tak ada dia bergerak, duduk situ sampai. Ustaz dah habis semayang isyak dah, boleh ambil gambar dah. La ilaha illallah, bayang tak? Ada orang macam tu. Kan? Boleh lah. Boleh, tapi minta tolong nurse lah. Yalah, kalau boleh, kalau ada pilihan, suruhlah dia bantu kita ambil wuduk. Tapi kalau dia tak ada, tu sebab kita siapkan air spray tu letak dekat tepi. Dia kata lu kan, dia kaki tu ikat. Makin complicated masalah tu. Betul lah, betul, faham. Boleh, kalau kita dah tak boleh ambil wuduk, tak apalah, solat Muhammad waktu tu kan. Tapi kalau boleh ambil lah. Ya, selalu cerita ni dekat dalam flight kan, dalam flight lah tu. Tu sebabnya kalau yang nak pergi ke Mekah tu, itu siaplah kain ihram. Ada tu yang jenis style sikit, nak jaga smart tu, dia pakai kain ihram tapi dia pakai t-shirt tu. Dia tak pakai sempurna lah kan. Lepas tu kan tergigih. Dah nak sampai kan, barulah berabut masuk dalam bilik air. Masuk dalam bilik air bahaya tau pakai kain ihram tu. Ada orang tu tadi masa terkoncing tadi dekat dalam tu, pokoknya bogokkan habis dinding tu dengan koncing tu, tak tahu. Mana kita tahu. Kan. Jadi meraya koncing ni memang. Orang lelaki macam tu. Yang kita lah pakai kain ihram, tersapu pula kat dinding tu. Macam fikir. Sebab pakai siap-siap. Kan senang. Okey, sambung. Namun ada juga setengah ulama berpendapat bahawa khusyuk merupakan keutamaan salat saja. Al-Baihaqi mengeluarkan dari Muhammad bin Zirin, dia berkata, aku diberitahu bahawa Rasulullah SAW ketika salat mengangkat pandangannya ke langit kemudian turun layar di atas. Kemudian tambah Abdul Razak, Allah SWT memerintahkan beliau agar khusyuk, lalu beliau memandang tempat ke tempat sujudnya. Imam Hakim Al-Baihaqi mengeluarkan dari Abi Hurairah ketika Rasulullah SAW salat mengangkat pandangannya ke langit, maka turun ayat tersebut dengan Rasulullah menundukkan kepalanya. Itu sebabnya pandangannya ke tempat sujud. Dan itu sebabnya sekarang ni kalau kita tengok banyak surau-surau dan masjid yang dah faham tu, dia tak ada lagi dah letak sejadah yang ada gambar-gambar ni, yang kosong saja. Dia kata, ustaz kalau letak yang kosong tu lagi fikir macam-macam. Siapa suruh? Kan? Kadang-kadang dia lambat letak gambar pun, kita gambar Kaabah tu kan. Tapi ada kata fikir. Lah aku dulu tawaf tepi tu lah. Fikir situ pula kan. Tu yang elok kosong. Tu yang kalau boleh, yang ada kalau orang nak letak kan, dia letakkan kain putih. Kan? Dia dulu kan? Kan? Jadi Buti ingat kat belakang tu ada orang berhajat, dia minta tolong sampaikan dekat Pondok Muallim tu apa sujud, telekung sejadah muka. Sejadah muka tu buat pada kain, dekat luar harga 18, kat sini harga 15. Kan? Dia kata ada orang allergic bulu. Bila dia sujud tu ceria tu. Mulalah berasin, malokek pula sesama selemo tu dekat sajadah. Kan, itu yang bagi kain tu. Pengotor Ustaz ni tu kan. Dirawikan dari Hasan bahawa Nabi SAW bersabda, kan? Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu ibarat sungai yang banyak airnya mengalir pada tiap-tiap seorang kamu. Setiap hari yang mandi di situ 5 kali. Apakah dia masih kotor? Yakni solat itu membersihkan dosa, kecuali dosa besar. Jika solat dilakukan dengan hati khusyuk akan hadir, jika tidak maka solat itu ditolak. Nampak
nampak? Sembahyang ni menyucikan kita. Bayangkan air yang banyak mengalir pula, macam mengalir dekat sungai, macam tu. Terbayang kan ni air sungai yang mengalir laju, dan kita pula duduk di dalamnya 5 kali sehari. Orang mandi sungai pun tak pernah mandi 5 kali kan. Mandi sekali pun mengigil lah, tak terdaya, mengelatuk dah salju kan. Orang ngigil salju, pakai terjun lagi, tak adalah. Tapi kita masuk sebab bersih, membersihkan diri kita. Ya. Kecuali dia akan bersihkan dosa-dosa, kecuali dosa besar. Jika solat dilakukan dengan hati khusyuk dan hadir, jika tidak, solat itu ditolak. Kenalah cari khusyuk tu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa solat 2 rakaat hatinya tidak ingat satu pun tentang dunia, maka dosanya yang terdahulu akan diampuni. Nampak tak? Yang dia tak ingat dah benda-benda lain tentang dunia, dia tak ingat, dia peduli, dia tak kira dah, lantak lah. Itu sebab kita tengok di Mekah atau di Madinah tu, orang yang berniaga kat luar tu, masuk tu solat serap, dia tutup macam tu, dia tinggal macam tu, kadang tak kunci pun, dia sungkup macam tu, dia pergi semayang dulu. Macam mana kan? Kita patut macam tu lah. Kita cubalah buat macam tu, memang hilang lah barang itu kat Malaysia ni kan. Kan tahu semayang, tenganggur semua kan, memang hilang lah kan. Percaya mana kan. Orang sini baik kan, ayolah kan. Nabi juga bersabda, adapun solat diwajibkan, haji dan tawaf diperintahkan, serta ibadah disyariatkan adalah untuk mengingat Allah. Jika yang diingat tidak ada di hatimu, maka zikirmu tidak ada nilainya. Semua ni patutnya kerana Allah, tapi ingat benda lain kan. Sembahyang, pergi sembahyang sunat 2 rakaat, yang dipikir nak menikah sekejap lagi, pengantin tu sembahyang, pakai sampin mau siap, kau sekejap lagi nak nikah gitu ya. Malam kan apa lah jadi ni lah, malam fikir, bayangan tu kan. Jadi kau nak carilah kan. Tapi nak macam mana kalau kita jadi pengantin macam tu, macam tu lah kan. Kan. Jadi kita cubalah usahakanlah untuk mencapai kekhusyukan di dalam solat kita kan. Nabi SAW bersabda, barang siapa solatnya tidak boleh mencegah kekejian dan kemungkaran, maka dia hanya bertambah jauh dari Allah. Jadi sebabkan kita cerita tu, mencapai kesempurnaan solat ada 4. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mestilah memberikan kesan pada tindak tanduk dan perangai kan? Maknanya dia bertambah baik, elok sikapnya bila dia beribadah. Dan yang keempatnya, mestilah dimulakan dengan niat. Jadi makna kata 4 ni kena ada, termasuklah tadi mencegah dia membuat kejahatan, membuat kemungkaran, dia jadi lagi baik. Bila dia dah faham hakikat solat tu, bila dia solat tu, Allah cakap pun dah slow dah, khabar sihat ke, Allah Akbar. Lama yang cakap tu kan, sebab kita ni insan yang lemah. Siapalah kita kan? Ini semayang membohong macam tu ya kan? Menipu orang, kerja macam-macam kan. Ya. Lagi satu tu bergaduh dengan orang. Kena bergaduh tu benar tak ada apa-apa. Bergaduh dengan adik-adik tu sebab abang bergaduh dengan adik, walaupun adik salah, abang kena pukul. Apa sebab dia budak lagi kalau lawan apa? Abang marah kan. Dah abang yang kena. Abang tak berhati. Bukan salah aku tu kan. Macam tu. Budak tu akal tak cukup lagi, bila dah besar baru faham, oh macam tu. Kenapa orang tua-tua dulu cakap macam tu? Ingat tak kisah yang rimau bergaduh dengan keldai tu? Rimau dia bergaduh dengan keldai. Keldai cakap dengan rimau, kau nampak tak rumput ni warna apa tu? Nampak tu, rumput ni warna biru kan, kata keldai tu. Rimau marah, hijau lah tu. Biru tu, hijau, biru, hijau tu bergaduh tu. Rimau dah mula, dah mengaum ni. Hijau tu. Keldai kata biru tu. Dah lah keldai tu, suara tu nyakitkan nanti orang. Sudah keldai tak apa, aku tak kira. Aku nak mengadu dengan Raja di Rimba. Ngaju dengan Raja, pergi ngadu ke Singo. Raja di Rimba. Assalamualaikum, Singo tu. Salam, Islam, Rimau ni. Singo tu. Menggapit tu dapat buat cerita ni, tak faham cerita ni tau.
Jangan tanya macam ni botol pun tak. Saya tahu nak berburak dengan singo tu dah macam tu lah. Dia pergi jumpa singo, dia kata, Sang singo, sebagai raja aku nak mengadu dengan kau. Apa hal lah ni Kaldai? Tak ada, aku bergaduh dengan rimau. Lepas tu itulah aku nak tanya kau, betul tak rumput tu biru tu? Dia tanya singo, singo cakap betul lah tu. Singo kata betul lah tu. Kan betul kan, rumput tu biru kan? Iyo, kalau kau nampak biru-biru lah, kata singo. Sekarang rimau ni dogi, dia cakap rumput tu hijau. Ya ke rimau? Iyalah rimau tu. Macam ni lah. Aku tak puas hati, kata Kaldai. Aku cakap biru, betul kan biru? Iya betul, kok kau lah, kata singo. Sekarang aku minta kau jatuh hukum dekat rimau. Kau jatuh hukum dekat rimau sebab dia beria lawan aku. Aku dah cakap biru-biru, dia kata hijau. Maka singo dengan itu menjatuhkan hukum. Harimau, kau mulai hari ni 3 hari betul-betul tak boleh, tak dibenarkan sama sekali bercakap dengan mana-mana binatang lagi dah. 3 hari kau kena senyap sebagai hukuman. Terima kasih singo tu. Gamalah, riang betul Kaldai. Dia celebrate dengan geng-geng Kaldai yang lain sebab dia menang debat dengan rimau. Yang rimau di dalam penyataan pembelaannya ketika membuat rayuan. Dia buatlah rayuan. Kenapa kau ni singo? Kan kau rumput hijau. Kenapa kau pergi bersetuju dengan Kaldai tu? Kata singo, kau pun satu. Yang kau lawan tu Kaldai. Dia tu dah tentu-tentu bangang Kau tu cerdik, badan kau togam, mata kau torang. Semua orang tahu yang rumput tu hijau. Yang kau pergi bergaduh dengan dia buat apa? Tak ada pedah. Kau cakap lah kalau apa pun dia tetap kata biru, pergi lantak lah dia kata. Kau tengok aku tadi, tak ada aku layan. Kan copek berambut tu. Kan betul. Itulah maksud. Tu yang kadang-kadang kita bergaduh untuk benda tak ada apa. Ni semayang tapi bongih berlawan dengan orang. Buat apa? Kan Nabi tak ajar apa benda tu. Kan Nabi tu kalau ada orang cerita kau tak bisa senyum, tak ada Nabi marah nak bergaduh dengan orang, tak ada kan. Macam tu lah pengajaran ya. Pengajaran saja ambil, cerita tu tak ada dalam kitab fiqh dah, tak ada kan. Carilah tayo tidak debat ni cerita kan ya. Okey. Bayang dalam gaduh Kaldai parah tadi. Orang gila buat lawan ya, tak pening ke tu. Dah tahu kawan tu sewel kan, dia ajak apa kan, berburak ke laut berak macam tu lah. Ada orang cakap dia tu 9 tu dia. Orang tu 9 kenapa nak tak cukup 1 dan 10 tu. Makna shot nak buat shot orang tu, dia khabar 9. Orang tu 9. Kalau orang tu sebut 9 tu maknanya ada tak kenal kat orang tu. Ada orang tu datang rumah dia, dia galak-galak, dia nyanyi seorang. Siapa tu? Dulik lah tu 9 tu dia. Maknanya tak cukup 1 dan 10. Saya dulu saya terdengar lah ada member dekat grup kat Selangor tu sebut macam tu. 9. Kenapa 9 lah? Tak cukup 1 dan 10. Kenapa pula? Rupa wayar shot. Macam tu ya. Ramai orang ini macam tu kan. Tapi kadang ada orang tu memang dia jenis bergurau, dia bercakap memang macam tu. Macam arwah abah saya, keluarga saya semua, adik-beradik saya semua cakap tak ada lurus ada belok-belok cakap. Kayak kedai tu tanya, bang nak makan, bang nak minum apa? Bagi kopi tak nak susu. Berkarut budak tu. Kopi memang tak ada susu kan? Iyalah. Betul tak aku cakap? Betul lah tu. Kau tanya lagi apa tu? Poning ke apa? Kan itu jadi bergurau, bukan kata dia tu tak betul. Dia bergurau. Saya maksudnya tolong dekat kedai begitu. Ada orang tanya, bang apa yang paling ringan sini? Ya udah tak yang ringan sini. Yang ringan tisu ban. Dia tanya makanan yang ringan-ringan. Yang borek langsung.
Aduh, cakap lah makan kan. Macam tu. Itu yang cakap ni lah yang buruk. Ada memang kepala macam tu kan. Kawan arwah abah saya ada seorang ni, namanya Manap. Tak cakap tak ada dulu je dah. Tu seorang yang tinggal, yang masih hidup ni kat kampung mak tu. Dia kata saya balik sekarang. Tak payah tu, nak balik dulu tak boleh buat, balik sekarang je. Dia kata aduh. Okey, macam tadi sekarang kita jumpa orang lama tak nampak, buta tu. Lama tak jumpa baru tu. Jangan salah cakap, memang kono lah kan, macam tu lah. Arwah abah ni banyak betul trafik tadi, pasal operasi traffic light dia. Macam tu. Aduh, jangan tanya, memang kono lah kan. Sambung. Nabi SAW bersabda, barang siapa solatnya tidak boleh mencegah kekejian dan kemungkaran, maka dia hanya bertambah jauh dari Allah. Dia solat tapi macam tu dia panggil. Solat makan dia duit haram. Solat nipu orang. Solat tapi masih lagi buat benda-benda yang dilarang. Mencuri. Solat hutang tak payah. Saja tak payah dah. Biarlah. Apa bayar. Solat tapi mengutuk orang ngompek laju ya. Doh nak kutuk orang. Iya, bini lawa, muka laki merayau tu. Tengok sampai cakap tu. Kan mulut tu capek ya. Bini lawa tu betul ke laki ke abah tu? Aduh ayat. Kan. Jadi cakap tu biar elok. Nabi pun cakap elok kan. Hadis Nabi baik, cakap Nabi pun baik. Orang kalau berburak dengan Nabi ni kan tenang hati. Tengok Nabi senyum terhibur, rasa senyum terhibur kan. Itulah macam kelas Samsul debat pagi ni orang datang kan terhibur, tapi yang ngalap-ngalap ya tak salah atau tidur lah. Saya memang tak kisah tidur lah, sebab kadang-kadang memang macam tu kat rumah tak dapat tidur. Majlis ilmu ni tagak-tagak dah boleh tidur, mengangur je dia. Sambal dosa tapi ni sambil makan sambal lah tu tak teraya tu kan. Tapi betul majlis ilmu ni kita tahu ni setan-setan ni dia datang tu ngacau itu. Yang seorang bawa tungkit tu, yang seorang tu macam ni yang seorang tu kalau kat masjid kat surau kan, dia bersandar kat dinding kan. Masa tu lah setan dicakap belakang, pengap sedap dia duduk belakang tu. Itu mula dia letak colak kat mata tu, pap dah. Kono pula kitab-kitab lama kan ada pun tersebutlah kisah dia dalam satu desa, maka datangnya seorang kepala keluarga. Maka di hadapannya ada seekor binatang, bukanlah kuda tetapi unta. Lah memang lolap lah orang tu. Kan kitab yang dulu tu dia bukan apa, dia pakai bahasa-bahasa klasik. Kan? Tapi seronok, saya suka belajar kitab-kitab lama. Kan? Tapi tidur lah, tak ada saya marah. Dia ubek ngantuk tidur. Kan, ubek lapar makan. Itu lah. Tapi makan janganlah banyak pun nak. Tidur pun jangan banyak pun nak kan. Macam siapa yang daripada dulu nego macam mak saya kan, yang nego si lomak kan. Daripada dulu dah besok bangun pukul 3 pagi, 4 pagi. Memang dia automatik terjaga, tak payah kunci jam lah. Cuma sekarang tak ada lah dia buat si lomak tu. Dia bangun dia semayang kan. Dia doa untuk anak-anak doa untuk semua kan. Iyalah. Dia dah besok kan. Ni tidur setidur 2 hari tidur. Ya, ada kawan saya seorang tidur sekat UiTM main 2 hari tidur. Orang lain kalau tidur kejap-kejap dia bangun pukul berapa dah. Dia tak. Dia bila dia bangun hari apa dah. Hari apa tanya. Makan pun makanlah. Kadang lapar makan, tapi makan sekadaran untuk hidup saja. Sampai menteneng perut tu tak menteneng. Dia tersandar macam ni, ada pegang kan. Janganlah macam tu. Semua ada had dia. Janganlah makan sampai tersandar kan. Begitu juga kan.
Bakar bin Abdullah berkata, hai manusia, jika kau ingin masuk pada maulamu tanpa izin dan bicara padanya tanpa berterjemah, tentu akan dapat. Ditanyakan bagaimanakah caranya? Sempurnakan wudukmu. Masuklah ke mihrabmu, maka kau telah masuk pada maulamu tanpa izin dan bicara padanya tanpa penterjemah. Soalan tu direct betul lah, tanpa hijab tawih lah, tapi ambil wuduk dengan sempurna. Ya, ambil wuduk dengan sempurna, kan? Masuklah ke mihrabmu, pergi tempat semayang. Tak kira lah mana tempat kita semayang. Macam saya ingat masa pergi Balkan, bukan semua tempat dapat semayang kat masjid surau. Masa duduk kat hotel dekat Greece tu, kita tolak sofa-sofa kat lobby tu, kita semayang ramai-ramai kat bawah tu. Bagus, pihak hotel tak marah pun, dengan satu syarat, lepas itu kita susun balik elok-elok. Sebab itu akhlak dia orang Islam. Alhamdulillah, bagi dia semayang kan. Ada sekali tu semayang, tak ada tempat kat situ, topi parking bus tu kita orang semayang. Terasa suasana tu kan macam ni kan. Kalau orang musafir dulu-dulu macam ni lah. Kita kat Malaysia tak ada macam tu tau. Semua tempat semayang ada kan. Dia kata hampir semua tempat lah. Masjid mana masjid, tak ada surau, ada surau tu. Kalau tu mesti ada. Itulah nikmat kita duduk di Malaysia ni kan. Hebat ya tuan-tuan, tak ada alasan lah kan. Tapi makna kata bila kita dah ambil wuduk, itu yang bergaduh dengan orang putih tu. Sebab di negara Europe ni, dia orang dah biasa toilet dah kawing. Orang Melayu ni bila masuk dalam toilet, ambil wuduk dalam sinki dengan kaki-kaki naik atas, kepala turun bawah, macam-macam. Banjir bilik air tu. Masuk yang Mak Saleh ni, bila masuk keluar dia marah dekat stesen minyak tu, dia marah. Dia tak boleh tengok toilet tu basah, tu bukan budaya dia. Kita macam tu kan. Tapi nak buat macam mana? Tapi itulah dia, kita nak sempurnakan wuduk kita kan. Tapi sempurnakan wuduk tak adalah sampai membazir air kan. Ambil tu, buka, jangan laju pada kita lah, gambar biar air tu laju. Slowkan sikit, ambil tu, jangan banyak buang. Memang banyak kita manfaatkan. Tu sebab dulu orang pakai gayung kan. Pakai gayung duduk. Okey. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi dan kami saling menegur, tapi jika waktu solat tiba, seolah-olah kami tidak mengenal antara satu sama lain kerana sibuk dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Semayang kan, tak ada lah kona lagi kan. Tengah semayang nampak orang. Dia tengah semayang nampak orang lalu. Kau semayang kau tidak lah, parah. Saya jadi masa tu, saya semayang kat mana tu? Saya semayang dekat tu, semayang nak semayang Jumaat. Orang semayang sunat. Saya lepas semayang bagi salam tu, saya pun duduk lah, saya pandang puas hati. Nampak orang lain tengah semayang. Yang seorang tu tengah semayang, dia nampak saya. Parah orang. Dekat Saman lah, saya sebut lah masjid mana, tapi dia ni semayang kau mati kan. Dia boleh buat macam tu. Bagi salam berhukum Bagi salam berhukum Bagi salam Assalamualaikum berhukum sunat. Jawab salam wajib. Tapi solat dia tak wajib jawab. Ke kubur tak wajib jawab. Assalamualaikum ya ahli kubur, menyaut dalam kubur tu harum lagi. Assalamualaikum, salam, lama tak datang. Macam ni damam tu. Satu lagi salam main-main, tak wajib jawab. Assalamualaikum, tak jawab, dosa, jawab lah. Assalamualaikum, piwit. Tu tak payah jawab. Tu tak ikhlas tu. Ketiga, kat toilet. Dia masuk dalam toilet R&R tengah hari yang mana dapat toilet. Assalamualaikum semua. Mana kan kawan tanya, salam dengan kawan tu tengah sakit perut, nyaut pula. Yang ketiga, yang keempat, salam apa? Salam yang dibacakan oleh imam di penghujung salat, tak wajib jawab. Dan jangan jawab Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tak apa ganjat lah imam tu. Ini adalah semayang bagi salam. Jangan macam tu ya. Jangan kita ikut. Bila kita pergi Makkah, Madinah, kita tengok ragam orang semayang macam-macam mana. Tahu negara lain kan, macam-macam negara. Ada yang jawab telefon semua. Ya.
Kita pun tak adalah nak cakap dia tu mungkin betul apa semua tu. Yang penting kita jaga lagi kita, disiplin kita. Kita Allah Ta'ala menghadap Allah ni. Kan? Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang salat seseorang di mana hati dan badannya tidak hadir di situ. Mana tak khusyuk lah. Ibrahim Al-Khalil alaihissalam ketika salat masih mendengar, namun hatinya amat terpaut pada Allah. Said An-Tanwihi radhiyallahu anhu ketika salat air matanya selalu menitis dari pipi ke janggutnya. Rasulullah SAW pernah melihat lelaki mengusap-ngusap janggutnya dalam salat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika hatimu khusyuk, tentu badannya turut khusyuk. Macam mana lah kau semayang, kau boleh urut janggut kau? Tahulah janggut dia panjang. Kan? Jadi perbuatan pun nak kena jaga. Dirawikan bahawa Ali radhiyallahu anhu ketika salat badannya menggigil dan mukanya berubah. Ditanyakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, mengapa engkau terjadi sedemikian? Beliau berkata, telah tiba waktu diberi amanat di mana Allah menawarkannya kepadanya langit dan bumi dan gunung, mereka menolaknya sedangkan aku menyanggupinya. Kan? Tu cerita tentang khalifah tadi. Manusia ni ambil sanggup. Dirawikan dari Ali bin Husain ketika dia wuduk muka jadi kuning, keluarganya bertanya, apakah yang mengubahmu ketika wuduk? Dia berkata, apakah kalian tahu di hadapanku zat yang ku kenaki? Maknanya dia tahu kat depan tu Allah, nak ambil wuduk, nak salat, Allah ada kat depan ni. Kan? Jadi macam mana keadaannya? Dirawikan dari Hatim Al-Ahsam, dia ditanya tentang salatnya, maka dia menjawab, ketika aku salat, aku sempurnakan wudukku, aku pergi ke tempat salat, aku diam sejenak kerana nak mengumpulkan seluruh jiwaku, lalu kedirikan salat. Aku jadikan Kaabah di depan mataku, Sirat di bawah tapak kakiku, syurga di kananku, neraka di kiriku, malaikat maut di belakangku, dan kukira itu solatku yang terakhir. Nampak? Dia letakkan solat tu solat yang terakhir. Makna apa? Buat yang terbaik. Kan? Kemudian aku berdiri di antara berharap dan takut. Aku takbir bersungguh-sungguh, membaca dengan tartil. Kan? Satu persatu, rukuk dan tawaduk, sujud dengan khusyuk. Aku duduk tahiyat awal dan akhir dengan ikhlas, dan aku tidak tahu apakah solatku diterima atau tidak. Itu falsafah solat tu. Antara takut dan berharap. Takut, berharap kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, solat 2 rakaat dengan khusyuk adalah lebih baik dari solat sepanjang malam tetapi hati lalai. Rasulullah SAW bersabda, akan tiba di akhir zaman di mana umat Islam datang ke masjid, mereka membincangkan hal dunia, jangan kau ikuti mereka, Allah tidak memerlukan mereka. Datang macam tu tak boleh lah mesyuarat ni. Boleh, maksudnya tu dia membicarakan hal dunia ni yang sia-sia. Contohnya kalau orang tu datang kan ada JK masjid buat mesyuarat. Bila buat mesyuarat, nak buat program apa, Maulidul Rasul, nak panggil penceramah mana, nak dia bincang makan apa. Memanglah perbincangan itu perbincangan makan, dunia makan, tak ada lah macam tu. Tapi benda tu sesuatu ada manfaat dalam program berkaitan dengan program agama tadi nak buat. Ya. Dari Hasan radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidakkah aku beritahukan tentang pencuri yang terburuk? Pencuri terburuk. Mereka bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Mereka berkata, orang yang mencuri solatnya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dia mencuri solatnya? Rasulullah menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Mungkin berkecapuh solat tu, laju betul kan, berdesup-desup kan. Rasulullah SAW bersabda lagi, mula-mula sekali yang akan dihisap pada hari kiamat adalah salat. Jika dia telah menyempurnakannya, maka ringanlah hisap baginya. Jika dia meringan-ringankannya, Allah berkata pada malaikat, adakah hambaku mengerjakan salat sunat? Sempurnakan yang fardu dengannya. Nampak? Itu sebab penting salat sunat tu. Bila kita buat salat sunat qabliyah ba'diyah tu kan, itu nak menyempurnakan mana yang kurang pada salat kita yang tak sempurna tu. Mudah-mudahan. Tu sebab kadang-kadang kita tengok orang lain semua berabut semain sunat, dia relax berbuat belakang. Seolah-olah kau semayang lah, aku dah okey lah. Dia tahu lah dah okey. Itu salah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik bagi hamba daripada diizinkan baginya dalam 2 rakaat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hendak salat menggigil tubuh badannya. Ditanyakan hal itu kepada baginda, kepada beliau. Beliau menjawab, telah datang waktu menyempurnakan amanat dan menunaikan yang fardu, namun aku tidak tahu bagaimana aku menyempurnakannya. Nampak? Diceritakan dari Halah bin Ayyub ketika dia sedang solat, lebah menyengatnya hingga berdarah, tapi dia tidak merasakan. Hingga Ibn Sa'id keluar dan memberitahukan itu padanya, lalu dia membasuh pakaiannya. Lalu ditanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab,
Apakah terasa bagi orang berdiri di hadapan Allah dan malaikat maut di belakangnya, neraka di kirinya dan sirat di bawah tapak kakinya. Nampak? Dia terbayang, dia lebih fokus kepada benda lain, kepada Allah. Malaikat maut ada kat belakang ni. Bila-bila masuk boleh cabut nyawa. Kan? Titian sirat ni, perjalanan dah masuk ke dalam kaki kita. Kita tentu dah tak fikir benda lain dah. Macam orang lah ambil test motor. Siapa pernah ambil lesen motosikal? Dalam zaman dulu tak ada lah. Yang sekarang ni kan ada yang naik titi tu, naik jambatan tu kan. Masa tu fokus macam mana tu? Macam tu lah, dia tak kira dah. Memang titi tu pandang lah. Ambil lesen kereta macam tu dah tak pandang. Lantak lah lori kiri kanan tu, lantak lah. Papan yang pandang. Kojap-kojap signal. Jap-jap pandang, cermin pandang belakang. Kan? Sebab kita dah tahu dah. Kenapa kita fokus, kita tak fikir dah. Lantak lah tadi, lauk tadi hangus ke apa, lantak lah. Kita fikir sekarang ambil peso ni. Macam tu lah. Bayangan kita diuji lah. Bayangan kita berada di hadapan Allah. Tentu kita akan lebih fokus. Ya? Tangan Amr bin Zar digigit dosa satu. Beliau seorang zahid dan abid. Zahid ni seorang yang lebih memikirkan akhirat daripada dunia. Dia juga seorang abid ni ibadah, ahli ibadah. Lalu doktor berkata kepadanya, tabib kata, tanganmu mesti dipotong. Amr berkata, silakan. Lalu tabib berkata, potonglah ia. Mereka berkata, kami tidak sanggup memotongnya kecuali jika mengikatnya dengan tali. Amr berkata, tidak, potonglah ia ketika aku sedang melakukan solat. Ketika Amr sedang solat, maka tangannya dipotong dan dia tidak merasakan kesakitannya. Bukan tak rasa tu, tak rasa langsung ya. Jangan ingat tentu. Janganlah cubalah kan. Kan kau ambil pisau kan cukup potong jari dan tengah semayang. Rasa tak? Janganlah. Susah saja pula kan. Tak. Dia maknanya kesakitan itu dia rasa. Tetapi keutamaan pemikiran dia lebih memikirkan Allah dan Rasul daripada kesakitan itu. Itu maksud yang dia tak rasa tu. Ya. Kita ni kena solat walaupun terpaksa. Kan? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, memang tak ada dalam buku tu, jangan terperanjat ya, agama tu terperanjat tu. Lah ada liko cakap dia. Beliau berkata bahawa telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu bertanya apakah perkara yang paling disukai oleh Allah SWT di dalam Islam. Maka Nabi SAW bersabda, salat pada waktunya, barang siapa yang meninggalkan salat maka tiadalah agama baginya, dan salat itu merupakan tiang agama. Salat pada waktunya. Ya. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan kemuncaknya adalah jihad, perjuangan. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi menilai hadis ini sebagai hasan sahih. Sekali lagi saya ulang, pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan kemuncaknya adalah jihad. Jadi salat ini merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan setelah mengucap dua kalimah syahadah. Perintah mendirikan salat ini telah bermula sejak berlakunya satu peristiwa besar dalam Islam dilalui oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mesti dilaksanakan mengikut waktu. Apa kepentingan salat? Apa kepentingan salat? Kepentingan salat yang pertama, dapat mempengaruhi kehidupan seharian. Dan itu dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia. Ya. Jadi makna kata, bila kita semayang, kita jadi lagi baik. Tabiat kita pun jadi elok. Kedua, dapat menjaga pelakunya daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan dosa mengikut hawa nafsu. Bila salat dilakukan dengan sempurna dan khusyuk, dapat mempengaruhi jiwanya untuk tunduk dan taat kepada Allah. Yang ketiga, salat jadi jalan keluar bagi orang yang beriman bila menghadapi sebarang kesulitan atau kesusahan. Ya. Dengan salat, jiwa orang beriman akan jadi tenang dan tenteram. Lantas mereka dapat mengharui segala ujian dan cubaan dengan tabah. Mana tak ada ujian kan? Cantik ni pandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari ujian dan dugaan. Jadi ujian dan dugaan itu diselesaikan dengan salat. Rasa tenang, boleh hadapi dengan baik. Kemudian yang keempatnya sebagai pembuka jalan atau pemudah cara yang dapat mempermudahkan rezeki. Kan?
Dan Allah berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman dengan serta bertakwa, tentu kami akan membuka kepada mereka pintu penggunaan yang melimpah-limpah berkatnya dan langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Melalaikan ibadah salat atau meninggalkannya berarti kita telah merendah-rendahkan hak Allah. Apakah akibat orang yang meninggalkan salat? Yang pertama, mereka dianggap sebagai kufur dan munafik. Dua, mereka tergolong di kalangan golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW sehingga mereka mendirikan solat. Laju dah. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, orang yang meninggalkan solat pertama mereka dianggap sebagai kufur dan juga munafik. Itu sampai beda. Sampai ya. Yang kedua, mereka tergolong dalam golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah. Dimusuhi oleh Rasulullah SAW sehinggalah mereka mendirikan solat. Maknanya kalau dia memang dulu dia tinggal, lepas tu dia solat balik, dia tinggal, dia dengar kuliah, dia rajin pergi mondok maklim, dia pun jaga solat balik semula, maka dia tidak lagi dimusuhi oleh Rasulullah. Ketiga, hati mereka menjadi gelap dan tidak mendapat nur hidayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang gelap, susah kalau kita bagi tahu benda-benda baik pun dia payah nak dengar. Kita nasihat kena dimarah kita balik. Contohlah kan, hati dia gelap, dia main judi tu dah biasa kat dia, cakap lah apa, marah. Kau aku tak kacau kawan, kubur sesing dia. Dia dah sadap dapat duit. Contohlah, tikam-tikam kono. Sudah je dah letak nombor siri tayar pun kono. Bayangan, dia rasa senang kan? Kemudian harta benda dan hasil usaha mereka tidak mendapat keberkatan, bahkan menjadi punca kecelakaan kepada mereka. Dia tak jadi punca keberkatan harta ni, malahan jadi punca nak mendatangkan kemudaratan, kecelakaan kepada mereka. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sedang solat namun tidak menyempurnakan rukuknya dan tergesa-gesa dalam sujudnya, maka baginda bersabda, seandainya, dengar ya, ni cerita tadi ni, Nabi nampak ni seorang ni dia semayang tak sempurna, terkejar-kejar kan, tak menyempurnakan rukuknya dan tergesa-gesa dalam sujudnya, maka baginda bersabda, seandainya orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini, maka ia meninggal bukan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu sebab mak ayah kita marah, apa kau laju pada semayang, kau semayang ke tidak ni? Allah Akbar, bismillah, apa bodoh itu? Semayang patut ayam, betul. Orang tu dulu semayang patut ayam, kan? Tak apa, rupa kawan tu sakit perut, nak terberak, pergi berak, kawan dah sudah kan semayang balik, ambil wuduk, semayang balik semula, dah sakit perut, nak macam mana? Dalam kata orang Perak tu, when nature's call, macam tu kan. Kan panggilan semula jadi, pergilah selesaikan hajat tu dulu ya. Jadi salat mempunyai banyak kebaikan dan kepentingan, dapat dimanfaat dalam kehidupan seharian. Manfaatnya dapat bantu diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk membina generasi yang baik. Dia dapat membantu dalam menangani pelbagai gejala yang merosakkan kehidupan seperti rasuah, membunuh, merompak. Kalau jaga solat, dapat dia elak baik benda-benda tak elok. Kan, termasuklah juga ni rasuah, membunuh, merompak, zina, perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Ibadah solat dapat bagi semangat pada kita, motivasi untuk tabah hadapi segala ujian. Solat juga jadi kunci untuk mendapatkan rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa apa banyak, yakin. Itu ni masalah doa tak yakin. Asal doa yang tak ke imam. Tolonglah mam, doakan saya mam. Tolonglah kan. Dia pergi jumpa imam, tolonglah mam, tolonglah doa tolonglah mam ni air, tolonglah tawarkan, mam tolonglah. Nak baca apa? Imam selawat 3 kali, baca Fatihah, baca kursi dia lah ajar imam tu baca apa. Kan? Kau baca lah sendiri, kau dah tahu kau baca lah. Lain imam jaga semayang, saya tak jaga semayang, sama dia.
Kau tak jaga semayang, kau suruh orang yang semayang tu buat, tapi kau tak semayang, macam mana? Adalah satu kisah. Saya ni jenis tak percaya bono-bono mistik ni. Mak saya dulu berniaga. Dululah waktu saya supaya belajar lagi, saya belajar. Mak berniaga ke pasar Ampangan. Ke Soman tu ada satu kawasan nama Ampangan, ada pasar Ampangan. Depan tu mak saya berniaga lah, buka meja jual si lemak. Si lemak dalam dua temus tu kan, dua bokeh besar tu. Biasanya biasa habis, ataupun kalau tak habis macam sikit lah. Ada orang berniaga. Entah macam mana bila berniaga minggu tu, bukanlah nak menuduh. Saya pun tak sebut nama siapa kan. Yang lain semua berniaga biasalah. Alhamdulillah lah, ada lah yang balik. Ini dalam tempoh 2 minggu manung semua. Yang seorang yang biasa yang tak sadap tu, yang biasa tak ramai, kat dia ramai. Tentulah saya cakap dah rezeki dia. Saya kabarkan tu kat mak saya. Jadi jumpalah mak saya pun tak payah, kita pun tak percaya benda-benda yang poning-poning ni, yang pelik-pelik, yang mistik-mistik ni. Jadi masa tu kebetulan ada Allahyarham, ada seorang ni saudara, dah anggap saudara lah daripada Indonesia, nama dia Haji Rizki, arwah dah. Haji Rizki ni kalau ke Indon ni dia ramai lah, dia ada pesantren. Dia selalu lah ngubek-ngubek orang, tolong apa semua, kok sakit ke apa, banyak lah orang jumpa dia. Bila orang Indon nampak dia, bila dia dah keluar rumah, berpegang selipar tu, sarung kat kaki tu, berebut. Saya kata siapa dia ni? Tapi saya dengan dia elok. Kita orang keluarga kami dengan dia tu macam biasalah, lain biasa. Macam-macam lah rupa-rupa keluarga dia tu dekat Surabaya tu, memang keluarga dia tu diangkat sebagai keluarga yang hebat-hebat lah. Dia tu dalam keturunan tu. Jadi dia macam ni, dia kata nak ubatkan ibu ni senang aja, dia kata. Dia suruh minta tolong carikan air, dia kata. Ambil air muara, dia kata. Pertemuan air sungai dengan air laut. Pergilah saya kelingi. Kelingi saya masa tu dekat UiTM dengan Pak Saudara. Saya pergilah jap, baliklah hujung minggu tu. Saya kata, tidak, dah mati saya. Saya tak percaya, tak mak saya menego tu tak ramai orang. Betul, mak saya kata, macam mana bawa pergi macam tu, bawa balik 2 minggu. Jadi macam tu. Lepas tu saya tak percaya lagi. Pergilah ambil air muara. Dah ambil air muara tu, bawa balik, bawa balik rumah. Lepas tu Haji Rizki ni dia dah bawa lado sikit, dia dah bawa bawang sikit, bawa boreh sikit, dia bawa. Lepas tu air muara tu ambil, adalah dia baca doa sikit. Lepas tu dia pesan ke mak saya dengan saya, sebab saya waris. Jadi masuk dalam bilik, masing-masing semayang. Mak saya balik semayang kat bilik sini, semayang asar. Lepas tu semayang sunat 2 rakaat, minta murah rezeki. Tu yang dia pesan. Bukan suruh serapah berasap pun tak ada tu. Saya pun semayang, tapi dalam hati dia fikir ni tak tidak, itu lagi kan. Saya pun pergilah, dah semayang, dah apa, kemudian Pak Haji ni, Haji Rizki kata, ambil mana yang pinggan-pinggan yang mak selalu gunakan, yang mak saya tu kan, mana pinggan-pinggan, periuk, apa semua peralatan yang biasa gunakan untuk niaga tu, bawa keluar. Lepas tu Pak Haji Rizki ni ambil lah, curahkan air tu masuk ke dalam bokeh bilah tu, bilas semua, dia kata. Muara tadi dia dah siap doa lah, yang saya pula dah doa tadi, dah bilah dah selesai. Lepas tu dia kata nanti masak ni yang dia bagi lado sikit, apa sikit boreh tadi, campurkan dengan barang yang memang mak dah ada dah. Tu boreh barulah dia doakan tadi. Saya pun sekali lagi dah mati, tahiyat tidak mati kan. Saya pun balik ke UiTM Shah Alam. Minggu tu mak saya telefon, seramai-ramai orang datang dan semua cakap, lama tak nego kan, lama tak nego. Mana ada abang lalu depan saya, adik saya tolong mak saya nego sana, abang lalu depan saya, tapi abang tahu siapa yang kau pergi sana kan. Dan masa saya tanya lah, saya tak puas hati. Saya bila dengar tu pagaklah bulu rumah saya. Wish yo kau. Saya pun tanya Pak Haji, cerita lah sikit. Kata, tak ada apalah, cerita lah. Macam ni dia tu. Memang masa pergi dekat tempat tu, sebelum nak pergi ambil air muara tu, memang saya dibawa pergi
bawa Pak Haji ni pergi kat tempat peniaga tu dulu. Dia kata, nampak, dia suruh beli satu nasi lemak KL ramai tu. Belilah satu nasi lemak. Lepas tu dia ambil, dia buka nasi lemak tu, dia buat sini. Dia tengoklah. Dia kata, masa tu saya tak percaya lagi. Biarlah, baru dia cerita. Lepas tu dia buat tu, dalam hati dia kata, tak sangka pula, ingat kat negara saya je yang banyak black magic ni, dia kata. Memang dia nampak hantu raya tuan. Hantu raya tu macam ni dia hadang orang dia hadang orang pergi sana pergi sini ya. Jadi tu yang orang tu pergi situ. Tapi dia kebiasaan amalan itu, dia kata ada satu, dia kata lah, dia cakap satu, dia kata yang berniaga tu tak boleh habiskan yang dia berniaga tu, tinggalkan sikit untuk benda tu. Macam tu. Tapi apalah, saya tak sebut nama, kita tak tahu siapa orang kan. Mudah-mudahan taubat dia lah banyak kan. Itulah cerita Jadi bondo sihir ni memang ada kan, kadang-kadang, tapi kita ni tak sah lah macam tu. Tapi ubek solat doa dah lah, tak sah mending kepala. Lama nak tak nikah kan, solat lah. Yo ustaz dah turun, dah lama benar dah tak nikah, nak nikah lagi boleh doa insya-Allah. Dah sama nak ada teman ustaz, ada orang gosok minyak angin ni lah, gosok tu tak ada minyak wangi lagi lah kan. Macam tu lah ya. Jadi itu selingan ni lah. Jadi apa-apa pun jagalah solat itu tiang agama. Jadi rasa cukup lah sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan lepas ini kita akan sambung bab 5 boleh, amar ma'ruf nahi mungkar bab 5 boleh ya. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Berkurang itu macam kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jadi insyaAllah jumpa lagi di lain kesempatan. Nanti jangan lupa ada lagi tu sambal, ada lagi. Lepas tu ada susu kambing al-am. Dan begitu juga tu sejadah muka tu. Itu ada orang tu memang dia berhajat sangat. Dia kata saya kata saya tak boleh nak tolong. Belilah nak tolong letak kan. Siapa nak jadah muka tu dia elok lah untuk orang yang allergic. Sekarang ni kan kita singgah-singgah semayang, kita nak letak peringah, itu paling senang sekali nak letak sejarah muka ya. Itu saja dari saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.